Okay, Alhamdulillah hari ini kita nak cerita sikit lah pengalaman selama kita mengembara ke negara Eropah. Jadi ada orang tanya saya, tak ada ke cita-cita tu ketika mana kita melancong ataupun bermusafir ke negara Eropah macam-macam. Mungkin saya boleh kongsikan bersama. Sebenarnya banyak pengalaman mistik ketika mana kita mengembara, tapi jangan takut kerana yang perlu kita takut hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat saya ketika mana berada di Albania, tak silap saya ketika mana dalam package Balkan. Jadi ada di antara pengalaman yang pernah saya lalui, kita bermalam di satu hotel. Tiba-tiba kita nampak kelibas satu benda yang berwarna kru pada waktu tu di sebelah kanan kita. Jadi kita menghadaplah belah kiri. Kita buat pandang ke belah kiri, kita nampak dia datang ke arah kita juga. Jadi pada waktu tu kita tengah letih rasa takut tu tak ada, tak rasa geram. Rasa marah juga jadi pada waktu tu kita rasa panggil nak marah macam tu, dia pun lari. Nampaklah dia terbang ke sebelah bilik. Jadi pada waktu tu bila time esok paginya, saya breakfast bersama dengan seorang sahabat saya pada waktu tu. Dia kata dia malam tadi nampak benda yang sama, dia kena tindik dengan benda tu. Jadi kerana saya marah kot, itu datang ke bilik sebelah tu. Jadi pada waktu tu kami berdua merasai ataupun berpengalaman benda yang sama kami ketika mana tak selesai di Albania pada waktu tu. Okey, itu pengalaman yang pertama. Sementara yang kedua, saya pernah diganggu ketika mana berada di 3 pointer yang terdapat di antara negara Germany, negara Switzerland dan juga France. Jadi dia ada 3 pointer ni, dia ada jambatan ataupun operation di antara tengah-tengah kawasan ni menuju ke France, satu tengah ni menuju ke Switzerland dan satu pointer ni menuju ke Germany. Tempat sangat cantik, menarik dan saya dapat makluman memang beberapa orang di kalangan kami juga waktu package yang berbezanya diganggu benda yang sama. Dan saya pun pada waktu tu diganggu dengan cara yang sama juga. Dia datang berdekatan dengan kita ketika mana nak tidur tu. Cuma kita pada waktu tu agak mamai lah, mamai dalam bentuk seorang macam budak. Ini kadang-kadang kita tengok setiap negara yang kita pergi tu, hantu pun menyukai orang negara tu. Macam kita dekat Malaysia ni, hantu pocong, macam tu kan, melompat. Dekat sana kita tengok dia pakai baju gaun macam orang kahwin tu, orang putih kahwin. Jadi ini dia salah satu kadang-kadang menarik dia menjadi salah satu orang kata kenangan kita. Bukan kita nak jumpa lagi, tak nak, tapi orang kata syaitan-syaitan yang pengganggu tu menyerupai orang kata culture, budaya orang sana. Tak jumpa pula hantu pakai hantu pocong kat sana, tak ada. Di hantu orang Eropah. Jadi dia ganggu kita macam tu. Bila kita terjaga betul-betul Allahu Akbar, kita rasa dalam bilik kita tu agak padat. Kita rasa dalam bilik kita tu macam suasana dia tu agak orang kata menggerulkan. Tapi sebagai umat Islam tak perlu kita takut manalah. Kita banyak akan baca ayat kursi, kita banyak akan baca Qul Huwallah, insya-Allah kita akan rasa tenang. Saya pernah juga diceritakan oleh customer kita waktu tak silap saya di Switzerland. Dia menyatakan bahawa pada waktu tu ada di dalam bilik dia ada nampak ada orang berjalan dalam bilik dia. Kemudian bila dia pergi ke tempat tersebut tak nampak pun. Jadi bila dia pergi semula ke ruang bilik dia tu, dia dengar ada orang dekat dengan bilik air. Jadi perkara-perkara gangguan macam ni memang ada, tapi jarang berlaku. Dan kita juga apabila mengetahui tempat-tempat tersebut sering diganggu, dan insya-Allah selepas pada tu kita tidak menggunakan hotel-hotel yang ada gangguan ni lah. Tidak antara satu benda yang kita nak jaga kualiti bangunan kita. Jadi kita biarlah hantu lepak kat situ, rehat kat situ, dan pergi jalan rumah dia, kita cari tempat yang lain. Okey, sebenarnya pengalaman banyak di luar negara. Saya pernah juga waktu di Scotland. Okey, ketika mana di Scotland pada waktu tu mungkin dalam ni ramai yang pernah mengenali Kak Syida. Kak Syida yang duduk di UK umur berkahwin dengan orang putih. Ada dia duduk kat sana 28 tahun. Jadi waktu tu kami pergi ke Scotland bersama waktu malam. Mungkin isteri saya juga ada pada waktu ini menonton, dan Kak Syida juga menonton. Untuk makluman, pada waktu tu ketika mana kita berjalan menyusuri kawasan
di Scotland, kawasan Leeds. Pada waktu tu kita jumpa ada satu orang yang ni dalam pukul 12 malam, pukul 11-12 malam macam tu. Orangnya bongkok sangat, daripada kepala dia tu sama level dengan lutut, dan dia bawa satu lampu. Dan benda ni pada waktu tu semua kita panggil dalam kereta rasa terkejut. Dan Kak Syida pada waktu tu cakap, "Ustaz, nampak tak?" Jadi kita orang pun katalah nampak, isteri dia kata nampak. Cuma pada waktu tu orang putih ni dia tak percaya dengan Allah. Biasalah itu orang luri, orang saja-saja malam-malam berjalan tengah-tengah hutan macam tu. Jadi ni merupakan satu perkara yang pelik. Mustahil di tengah-tengah hutan yang besar macam tu ada orang nak berjalan, dan bongkok dia tu sama level dengan lutut kita, dan dia bawa lampu. Jadi ni ada antara pengalaman-pengalaman yang pernah saya alami ketika mana melancong ke luar negara. Dan untuk makluman juga kepada sidang penonton ni, kita kena ingat bahawa sesungguhnya kita hidup di atas muka bumi ini yang perlu kita takut adalah Allah SWT. Sekiranya kita takut dengan gangguan makhluk halus ni, sudah pasti dia akan menjadikan kita ni orang yang sentiasa teringat-ingat. Dengan sebab ini dia mudah diganggu, mudah dikacau kan. Jadi hati kita tu tidak kuat, maka dia akan sering mengganggu fikiran kita. Sebenarnya di antara tip yang terbaik kan, Rasulullah dah pernah ajar kita, apabila kita melancong, kita mengembara, ataupun kita masuk ke kawasan baru, ataupun kita masuk dalam rumah, dalam bilik yang sebenarnya tempat tersebut jarang kita duduki, Nabi SAW pernah menyatakan, ingat saya, Nabi kata apa? "Falyanfuz biha firashi." Nabi beritahu sesungguhnya apabila kamu masuk dalam bilik tu, maka hendaklah kamu mengebas, dalam mudah kita kan, mengebas tempat tidur kita tu, firash, tempat baring kita tu. Jadi kita kebas dulu. Masuk ke dalam bilik, kita kebas. Masuk dalam bilik, kita angkat sikit cadar tu, kita goncang-goncangkan. Ini yang diajar oleh Nabi SAW. Dan Nabi beritahu lagi apa? "Wa yusamillah." Maka pada waktu tu hendaklah kamu membaca bismillah dengan nama Allah. Jadi kita kebas-kebaskan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini di antara petua yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW. Apabila kita masuk ke sesuatu tempat, maka hendaklah kita kebas dulu tempat tidur tadi, kemudian kita baca bismillah. Dan satu lagi, kita nak beritahu kepada tuan-tuan dan puan-puan yang menyaksikan bahawa sesungguhnya setiap waktu kita masuk ke dalam rumah, tak kira rumah kita ataupun bilik ataupun rumah orang, berilah salam terlebih dahulu. Itu saja, dan semoga dia memberikan manfaat.